Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan. Saya Yuni Suraya binti Roslin A17565. Pada hari ini saya ingin memberi sedikit perkongsian kepada anda semua. Perkongsian apakah itu? Adakah anda mengetahui tentang pelabelan makanan? Apakah yang dimaksudkan dengan pelabelan makanan? Apakah kaitan pelabelan makanan dengan kehidupan seharian anda? Jom bersama-sama saya untuk saya berkongsi sedikit tentang pelabelan makanan. Maksud pelabelan makanan merupakan apa-apa jenama, tanda, bahan bergambar atau lain-lain pemerihalan yang bertulis atau bercetak pada sesuatu bungkusan makanan. Adakah anda tahu bahawa label makanan ini bukan sahaja berfungsi sebagai pelengkap hiasan pembungkus makanan, malah ianya juga mampu membantu kita membuat pilihan pemakanan yang bijak sekiranya kita mengetahui cara untuk menggunakan maklumat yang terdapat di dalamnya. Melalui label makanan, kita dapat membezakan kandungan pemakanan antara pelbagai jenama dan dapat mengetahui yang mana lebih tinggi atau lebih rendah kandungan nutriennya. Adakah anda tahu bahawa kandungan nutrien di dalam produk itu dapat membantu seseorang untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat? Malah, bukan itu saja, ia dapat membantu mereka mempunyai penyakit seperti tekanan darah tinggi dan kencing manis untuk mengawal penyakit mereka daripada semakin teruk. Antara maklumat yang boleh didapati pada label makanan ialah akuan pemakanan, senarai ramuan dan penandaan tarikh. Kesemua elemen ini wajib dipaparkan pada label makanan dan sekiranya info seperti ini tidak mencukupi, pengeluar produk itu akan dikenakan tindakan. Jadi, mengapakah label makanan tersebut berkait rapan dengan kehidupan seharian kita? Yang pertama yang saya akan kongsikan adalah berkaitan dengan panel maklumat pemakanan. Panel maklumat pemakanan ini menunjukkan senarai jumlah tenaga dan beberapa jenis nutrien seperti karbohidrat, protein dan lemak yang terkandung di dalam sesuatu produk. Maklumat ini penting bagi individu yang mempunyai masalah kesihatan seperti mempunyai penyakit kolesterol yang tinggi. Jadi, kita perlu membuat perbandingan dengan semua jenama yang ada agar kandungan nutrien itu sesuai dengan tahap kesihatan kita. Seterusnya, saya akan berkongsi berkaitan akuan pemakanan pada label makanan. Akuan pemakanan ialah sebarang akuan yang dibuat pada label makanan tentang kualiti makanan. Akuan seperti bebas lemak, tinggi vitamin C, boleh dikurangkan, boleh dijumpai pada produk-produk yang memenuhi syarat-syarat berikut. Sebagai contoh, akuan kandungan nutrien seperti rendah lemak dan bebas gula, manakala bagi akuan perbandingan nutrien pula seperti dikurangkan sedikit, bermaksud nutrien yang terdapat di dalam produk tersebut dikurangkan daripada formula asal. Selain itu, senarai ramuan pada label makanan juga adalah cara yang terbaik untuk mengetahui tentang isi kandungan yang terdapat dalam produk tersebut. Ramuan yang paling banyak jumlahnya akan disenaraikan dahulu dan ramuan yang paling sikit jumlahnya akan disenaraikan yang paling akhir. Sebagai contoh, ramuan bagi biskut oat iaitu ramuannya bermula dengan kepingan oat, tepung gandum, lemak sayur dan garam. Berdasarkan ramuan ini, kepingan oat menunjukkan ramuan yang paling banyak terdapat di dalam makanan ini dan kandungan garam merupakan kandungan yang paling sedikit di dalam produk tersebut. Senarai ramuan juga merupakan bahagian yang baik untuk mencari ramuan yang perlu untuk meningkatkan tahap kesihatan kita dan mengikut keperluan tenaga harian seseorang itu. Sebagai contoh, jika seseorang itu mempunyai penyakit jantung, jadi individu tersebut perlu mencari produk yang mengandungi ramuan seperti bijiran penuh, minyak zaitun, jagung dan sebagainya yang bersesuaian dengan tahap kesihatannya. Perkara ini jelas membuktikan bahawa senarai ramuan yang diletakkan pada pelabelan makanan dapat membantu seseorang itu untuk memilih produk makanan yang bersesuaian dengan tahap kesihatan mereka. Seterusnya ialah berkaitan tentang penandaan tarikh. Peraturan-peraturan makanan pada tahun 1995 telah mewajibkan makanan yang mudah rosak seperti roti, rumusan bayi, susu dan hasil susu, biskut dan jus buah-buahan perlu menyatakan penandaan tarikh. Antaranya seperti tarikh akhir, guna sebelum, makan sebelum dan baik sebelum.
Maka sebelum membeli, kita perlu memastikan produk tersebut tidak terlalu dekat dengan penandaan tarikh, terutama sekali bagi produk makanan yang dijual pada harga promosi. Kita perlu sentiasa peka dengan penandaan tarikh kerana kualiti dan kandungan ramuan yang terdapat di dalamnya akan terjejas sekiranya kita mengambil produk selepas penandaan tarikh tersebut. Akhir sekali, saya menyimpulkan bahawa amat penting bagi seseorang itu untuk mempunyai ilmu pengetahuan bagi membaca tentang pelebaran makanan yang terdapat pada produk makanan. Masyarakat pada hari ini mengambil mudah tentang perkara ini dan tidak mengetahui tentang apakah kandungan yang dimakan oleh mereka. Penyampaian makanan melalui label makanan telah diterima sebagai salah satu strategi untuk membantu masyarakat untuk membuat pilihan makanan. Oleh itu, di kesempatan ini, saya memohon kepada para penonton untuk menggunakan segala ilmu pengetahuan yang saya kongsikan pada hari ini untuk meningkatkan ilmu pengetahuan anda dan untuk memperkayakan lagi pengetahuan mengenai makanan dan kesihatan dalam kehidupan seharian kita. Janganlah kita merosakkan nikmat kesihatan yang diberikan oleh Tuhan dengan mengambil makanan-makanan yang boleh merosakkan tubuh badan manusia. Saya juga berharap para penonton dapat sesuatu daripada perkongsian kita pada hari ini untuk digunakan pada masa hadapan. Semoga kita berjumpa lagi dan Assalamualaikum.